Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdaran wa ma 'amilat min su'. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukumullahu nafsah wallahu ra'ufun bil 'ibad. Surah Ali Imran ayat yang ke-30. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala tekahannya. Bersamalah kita menjaga diri, keluarga dan masyarakat daripada segala perkara yang menyebabkan kemurkaan Allah, serta berpegang teguhlah dengan manhaj ahli sunnah wal jamaah melalui manhaj al-Imam Abu Al-Hasan Al-Sy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Mimbar pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk Juadah Rohani pada bulan Syawal. Sidang Jumaat yang dimuliakan, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita sangat mengharapkan agar setiap ibadah yang dikerjakan diterima Allah. Sepanjang bulan Ramadan, kita telah berpuasa, bersedekah, mendirikan solat sunat dan melakukan ibadah-ibadah yang lain. Dari segi tasawuf, setiap amalan yang kita lakukan mesti disertai dengan dua makam, iaitu khauf dan roja'. Khauf bermaksud kegerunan, sedangkan roja' pula bermaksud pengharapan. Dalam erti kata yang lain, kita hendaklah berasa gerun akan azab Allah Subhanahu wa taala agar tidak meninggalkan ibadah yang wajib dan mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa kita, seterusnya menerima semua amalan kita. Sidang Jumaat yang dimuliakan, golongan salafus saleh mempunyai cara yang tersendiri menghadapi pemergian bulan Ramadan. Mereka tetap meneruskan amalan berdoa walaupun Ramadan telah pun berlalu. Ibnu Rajab Al-Hambali, pengarang kitab Lataif Al-Mu'arrif, menukilkan daripada Ma'la bin Al-Fad bahawa golongan salaf berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan supaya mereka diberikan peluang untuk terus hidup hingga bulan Ramadan. Selepas itu, mereka berdoa lagi selama 6 bulan mengharapkan supaya Allah Subhanahu wa taala menerima amalan mereka. Hayatilah kata-kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali tentang hari raya yang bermaksud. Hari raya bukanlah untuk orang yang berpakaian baru sahaja, tetapi hari raya adalah untuk orang yang bertambah ketaatannya. Hari raya bukanlah untuk orang yang mengindahkan pakaian dan kenderaan, tetapi hari raya adalah untuk orang yang dosanya diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab yang demikian, pasakkan niat untuk melaksanakan puasa sunat 6 hari di bulan Syawal. Marilah kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk melaksanakannya. Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadan thumma atba'ahu sitta min Syawalin kana kasiyamid dahr." Yang bermaksud, sesiapa yang berpuasa Ramadan kemudian meneruskan dengan 6 hari di bulan Syawal, sepertinya dia berpuasa selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Sidang Jumaat yang dimuliakan, mengakhiri khutbah pada hari ini, mimbar mengajak para jemaah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan fitrah, iaitu bersih daripada dosa. Mimbar juga ingin berpesan, jagalah batas pergaulan antara lelaki dan perempuan. Nasihat ahli keluarga kita supaya menutup aurat dan jangan dibiarkan orang yang bukan mahram memandang ke arah bahagian anggota badan yang haram dilihat oleh mereka. Walaupun sibuk berziarah, usah abaikan solat 5 waktu. Raikanlah Aidilfitri dengan cara yang betul dan bukannya ibarat haiwan yang terlepas dari kandangnya. Rafakkan rasa syukur dengan mengharapkan keampunan Allah Subhanahu wa taala, kerana kegembiraan sebenar ialah sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Lis-shaimi farhatani, farhatun hina yuftir wa farhatun hina yalqa rabbah." Yang bermaksud, bagi orang yang berpuasa, dia akan memperoleh 2 kegembiraan. Pertama, kegembiraan ketika dia berbuka puasa, dan kedua, kegembiraan ketika dia bertemu Tuhannya. Hadis riwayat Tirmizi.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh faya fawzal mustaghfirina wa ya najatat taibin. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Najib bin Manadim, bernombor di 1931-2008. Ini kereta apa-apa tadi straight to the point. Saat ini saya nak promote satu produk, salah satu keluaran daripada syarikat iaitu integrated, iaitu iPhone 13. Saya salah seorang pengguna iPhone 13. Jadi apa saya nak cakap ialah bagi peminat-peminat dalam bidang fotografi ke videografi ke, hampa kena beli pun. Sebab apa? Sebab kamera dia dia ada mood yang menarik. Jadi kamera makin lama makin lawas dengan iPhone. Sebagaimana yang kita tahu, syarikat iPhone dia punya apa? Marketing mereka ni, kamera dia pun betul. Kamera dia pun memang lawa. Jadi iPhone ni makin lama, kamera dia pun makin lama improve. Jadi kamera iPhone ni lepas kita sekarang ni nampak saya sudah tadi kamera iPhone 13 sekarang dia ada satu mode, orang kata apa, mode cinematic bagi yang video lah. Jadi kalau kamera saya nak portrait si portrait ni makin lama cantik lah. Jadi kalau video cinematic ni maksudnya dia video yang orang kata video portrait tau. So bila rakam orang dia akan macam belakang kabur apa semua tu. Jadi menarik lah video tu. Nanti saya akan sentuh contoh. Saya akan tunjuk satu video video cinematic macam mana. Jadi harga pun kalau kita cerita pasal harga dia tak ada lah kata apa terlalu rasa punya harga yang beli lah, tak ada harga itu kan, boleh lah bagi ni orang jual kalau sudut-sudut atau dia titik-titiknya kan so tak pakai ni tu. Jadi menarik lah, dia keluaran iPhone 13 ni ada dalam color merah, color hitam midnight blue, istilah saya midnight blue, warna putih, warna pink. Ni paling baru sekali warna hijau. Jadi tu warna-warna dia memang warna dia pun cantik. Satu lagi color merah, color merah tu dia kali-kali dia pun cantik. Dia lah tak apa-apa kau tak buat tak. Lepas tu bagi saya cakap iPhone 13 dia punya memori. Dia ada 128GB, 256GB, 256GB, 512, 512GB. Yang paling besar ni saya 1TB ke 2TB itu lah. Jadi dia punya story tu agak besar. Jadi yalah, iPhone kan selalu orang akan ni lemak dia. Jadi harga tu dalam dalam 4,000 ke bawah tu lah. Dia ada kecil ni, dia ada besar. Besar tu lebih mahal lah, yang kecil bawah sikit. Ini kalau orang kata tengah-tengah bala lah. Jadi saya sebagai pengguna iPhone 13 ni, orang kata sangat-sangat memadai lah. Jadi itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wake up in the morning, brush my teeth before I see my crew. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Khairul Ahmad Hakim bin Khairul Azhar, nombor metrik di 19312116. Di tajuk yang diberi oleh saya iaitu tazkirah, jadi saya akan menyampaikan sedikit tazkirah yang berkaitan dengan kepentingan masa ataupun pengurusan masa. Sebagaimana kita ketahui, pengurusan masa ini adalah benda yang sangat penting dalam kehidupan seharian kita, kerana semua perkara yang kita lakukan bergantung kepada diri kita sendiri, sama ada kita melakukan perkara yang merugikan ataupun melakukan perkara yang memberi keuntungan kepada kita. Jadi
masa itu sangat penting dalam kehidupan seharian kita. Allah Subhanahu wa taala juga ada menerangkan mengenai masa di dalam Al-Quran yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Maksud dalil tersebut ialah demi masa sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan kesabaran. Surah Al-Asr ayat 1 hingga 3. Ayat Quran ini Allah menerangkan bahawa manusia ini sentiasa berada di dalam kerugian kecuali mereka yang melakukan 4 perkara ini. 4 perkara ini iaitu yang pertama, beriman kepada Allah, memiliki akidah yang kukuh terhadap Allah dan mengetahui segala benda yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua pula, orang yang melaksanakan amal soleh, contohnya seperti berpuasa, membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain-lain lagi. Yang ketiga, sentiasa berpesan-pesan kepada kebenaran, iaitu memberi nasihat, tunjuk ajar kepada orang lain. Yang keempat, berpesan-pesan dengan kesabaran, iaitu memberi nasihat kepada orang lain agar sabar dalam menghadapi musibah serta sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberitahu bahawa orang yang terkecuali dalam kerugian, iaitu orang yang melakukan 4 perkara yang disebut itu tadi. Okey. Masa ini, sebagaimana kita ketahui, masa ini merupakan perkara yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Jadi kita hendaklah menjaga masa supaya kita tidak tergolong di dalam orang yang berada di dalam kerugian. Pepatah Melayu juga ada yang mengatakan masa itu emas. Jadi kita hendaklah memanfaatkan masa dengan melakukan perkara-perkara yang berfaedah supaya masa kita itu tidak terbiak ataupun terluang dengan begitu sahaja. Jadi setakat itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman bin Muhammad Azhar, nombor metrik di 193-12073. Dan saya mengambil bahagian spontan, dan saya akan bercakap tentang pengalaman yang selalulah murid-murid yang duduk di asrama ni. Pengalaman berada di asrama. Baru betul. Okey, saya ada buat point untuk pengalaman ni. Ada 3. Yang pertama, yang pertama, berdikari. Berdikari ni semua orang akan berdikari, terutamanya murid yang berada di asrama. Mungkin ramai orang ataupun setengah orang cakap, alah, tak duduk asrama apa boleh berdikari, kan? Saya yang duduk asrama je orang cakap berdikari berbagai. Okey, memang benda tu kita tak nafikan. Semua orang memang boleh berdikari, tapi kita tengok kepada persen berdikari daripada antara murid yang ulang alik dari rumah ke sekolah dan murid yang duduk di asrama. Jadi jika secara logik yang kita tengok, kalau murid yang ulang alik dari rumah ke sekolah, kan, mesti bangun pagi, mak yang kejut, kan. Lepas tu nak pergi sekolah, pakai baju,
mak iron. Lepas tu pergi mandi apa semua, tak payah beratur, pakai shower macam tu kan, laju je mandi. Lepas tu pergi sekolah, mak ayah hantar pergi. Lepas tu balik sekolah, contoh baju tu kotor, ambil bubulan mesin jalan auto. Lepas tu nak tidur, phone kat tangan, tidur bila-bila masa boleh tidur, main phone sampai 2, 3, 4 pagi baru tidur. Lepas tu kita pergi pula pada ni lah, murid yang duduk di asrama kan. Murid yang duduk di asrama bangun tidur mesti sebelum subuh. Lepas tu kena naik surau sembahyang berjemaah subuh. Lepas tu turun pergi mandi ramai-ramai. Lepas tu kalau rasa nak terbuang tu kena beratur pula, tandas adalah 2 ke 3, duduk ramai. Lepas tu bersiap, kena air sendiri, bukan orang tolong air kan, kena pula beratur kan. Lepas tu pergi sekolah tak jalan kaki dekat dengan sekolah. Lepas tu balik, contoh baju tu kotor, buka, masuk dalam baldi, nanti kena basuh tangan kat auto. Tapi sekarang ada juga asrama yang menyediakan mesin auto ni kan, just bubur duit je. Lepas tu malam kena tidur 10 ke 12, warden tutup lampu. Jadi dua situasi ni kita dapat tengok dia punya persen berdikari tu lebih kepada student yang duduk di asrama. Jadi dia memang tak salah lah dia, poin yang pertama ni iaitu berdikari. Memang kita akan dapat rasa berdikari tu dalam diri kita bila kita masuk asrama, buat kerja sendiri, tak ada pertolongan daripada orang. Ada jugalah pertolongan daripada orang, tu pun kawan. Tu pun kalau hari pertama masuk asrama tak ada lagi kawan, kena buat juga sendiri. Jadi itulah poin yang pertama, berdikari. Kita kena buat macam-macam, basuh sendiri. Lepas tu naik pergi sekolah sendiri, naik surau sendiri, air sendiri, semua sendiri. Tak boleh harapkan orang lain. Okey, kita masuk kepada poin yang kedua. Poin yang kedua iaitu hubungan rapat. Jadi bila duduk asrama ni, kawan ramai. So bila kawan ramai, mestilah ada yang ni kita nak, yang ni kita nak kawan, yang ni kita tak nak kawan. Setiap individu kawan yang kita kenal tu mungkin ada kelebihan ataupun kekurangan tersendiri. Jadi kita ni sebagai seorang kawan yang boleh memilih kawan, ataupun seorang murid lah kan, kita ni boleh memilih kawan. Jadi yang mana yang kita tak mau tu, kita tak boleh lah. Contoh kan, dia datang kita, kita tahu dia ni suka ambil orang punya, lepas tu buat harta dia sendiri. Jadi kita tak boleh lah depan-depan dia cakap, "Weh, tak mau kawan hang ni suka ni ambil orang punya lah," apa semua kan. Kita mengelakkan diri daripada dia, ataupun kita jangan rapat dengan dia. Kita kawan, duduk asrama ni kena kawan semua. Tapi hubungan yang rapat ni, orang-orang yang tertentu je kita rapat. Dia macam tu. Jadi tak semua kawan, cuma tak rapat. Kita tahu kita boleh bersembang dengan dia orang, semua kita kena bersembang. Sebab kalau kita tak bersembang, tak berkawan semua orang, dia akan jadi satu masalah pada kita. Sebab bila duduk asrama, duduk ramai-ramai kan, tu nanti bila ada musuh, dia akan jadi pergaduhan lah. Sebab tak ada ibu bapa kat sana, hanya kita saja. Kita pun jadi gelisah, tak selamat lah rasa macam tu. Jadi jangan bermusuhan.
Jadi kena kawan semua orang. Kita konsentrasi lebih ni. Kita duduk kat meja kita. Kita duduk. Lepas tu kita tengok sebelah ni. Dua belah. Kita akan nampak ada yang study, ada yang study. Contohlah ada 12 study kan. Kita duduk sini. Kalau kita tak buat apa, dia akan jadi tak boleh ni, orang study, aku kena study juga. Dia akan jadi macam tu. So tambah-tambah kan, tambah-tambah nak dekat contoh macam peperiksaan besar macam PT3, SPM, SMA kan, dia akan tak boleh duduk saja. Kita akan rasa dia pun ni study, takkan aku nak duduk saja. Nah, dia akan jadi macam tu. So bila kita duduk asrama, dia akan ada galakkan tau, ataupun ada yang tolak kita study macam tu. Bila kita duduk rumah, tak ada orang, kita rasa macam tak bersaing langsung. Tak ada orang ni, nak buat apa, buat je lah. Dia akan menambah malas dalam diri tau bila duduk kat rumah ni. Sebab dengan gadget lagi, dengan macam-macam lagi lah. Bila duduk asrama, tak ada gadget, tak ada phone. Lepas tu ada saingan, kita jadi nak lawan. Dia akan menambahkan konsentrasi kita tu. Itu yang kita panggil poin yang ketiga untuk pengalaman duduk asrama ni. Tadi yang pertama berdikari, yang kedua hubungan rapat, dan yang ketiga konsentrasi lebih. Jadi itulah merupakan pengalaman lah yang semua murid yang duduk asrama akan dapat. Bohonglah kalau tak dapat. Memang akan dapat, wajib dapat bila duduk asrama. Jadi itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hello bang, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya kat sini, saya nak minta tolongan sikit. Abang kenal kedai raya abang, lepas tu abang ceritakan sikit pengalaman abang bekerja. Gitu. Okey, saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Muhammad Farhan Hakim bin Ahmad Fuad, bernombor matrik B1931192. Okey. Soalan abang tadi, pengalaman saya bekerja. Okey, sebelum saya bekerja di tempat saya kerja itu, sebelum kita mulakan kerja, kita kena ada preparation. Okey, preparation kita kena soal selidik tempat itu dulu. Apakah dia punya kelebihan tempat itu, dan apakah dia punya kekurangan tempat itu. Okey, first kali saya cari melalui internet, dan saya dapat itu tempat dia Adam's Kitchen. Okey, Adam's Kitchen ni macam satu western, dia macam-macam jenis western dia ada. Okey, sebelum tu kita kena sediakan resume, kita punya kelebihan apa kita punya kekurangan kita kena sediakan file-file kita punya kelebihan semua kan. Okey, sebelum kita nak pergi tempat kita nak bekerja tu, kita kena ada interview. Okey, interview saya kena interview kat situ. Dia tanya saya punya pengalaman, saya bekerja kat mana. Lepas tu dia tanya saya punya kelebihan memasak apa. Macam tu lah. Okey bang, soalan kedua saya, bila abang dah dapat kerja tu, kerja kedai makan betul? Kedai western kan? Western. Jadi abang kerja tu dekat bahagian mana? Dan kata apa? Abang masak ke, abang jadi waiter ke, macam mana? Saya lepas saya orang kata apa, settle, lulus saya punya interview tu, saya start kerja dalam minggu depan. Saya start kerja dalam tahun 2019, dalam bulan 1 tu. Bulan 1 tu saya start kerja. Berapa bulan saya tak ingat lah. Saya diletakkan di bahagian kitchen, iaitu bahagian dapur. Saya masa tu nak kata bahagian dapur ni saya kurang sikit. Boleh lah nak kata nak belajar tu kan. First kali saya kena kerja, saya kena start potong dengan potong bawang. So, saya kena potong 2 guni bawang, sebanyak 2 guni. Lepas
Lepas tu saya diletakkan di bahagian plating, iaitu menyediakan makanan. Saya kena hias-hias lamb chop, dia ada macam-macam, lamb chop, chicken chop. Saya kena plating, saya kena sediakan dengan orang kata apa, dengan komplit lah, dengan teratok. Kalau saya tak rasa teratok, memang saya kena bantai dengan bos lah. Lepas tu dalam 3 minggu macam tu, saya diletakkan di bahagian ni pula, bahagian grill. Saya kena grill chicken chop, saya kena grill lamb chop. Lepas tu macam-macam lah saya kena grill. Lepas tu macam tu lah saya punya bahagian saya, pengalaman saya di bahagian dapur. Lepas tu saya pula okey, lepas tu saya orang kata apa, dinaikkan sikit lah bahagian ambil order, iaitu waiter. Saya kena menghadap customer macam mana, pelanggan ada yang banyak, orang cakap apa, Banyak karenah lah. banyak karenah lah, macam-macam, ni kurang, ni sos ni sejuk lah, macam-macam lah. Itulah banyak pengalaman saya bekerja di Western, iaitu Adam's Kitchen lah. Okey, saya nak bagi tahu kat korang semua, kita perlulah ambil banyak pengalaman kita tempat-tempat kita kerja. Orang kata apa, kita banyak pengalaman, kita banyak lagi lah kita punya, orang cakap apa, hidup kita ni kita kena perlukan banyak pengalaman. Jauh perjalanan, luas pemandangan lah. Ya, betul tu bang. Okey, setakat tu saja saya punya penceritaan spontan saya berkenaan dengan pengalaman bekerja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.